Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Taala yang memberi hidayah dan taufik kepada kita selesai daripada kita menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Kita bersama-sama sejenak di dalam majlis ilmu, iaitu kuliah subuh khas yang saya diberi tajuk merdekakan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya lah pertama kali kot saya dapat tajuk macam ni. Banyak-banyak tahun ceramah dak rajin dia orang suruh ceramah tajuk merdekakan diri dengan sunnah Nabi SAW. Mungkin kerana betulan hari ni hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-65 maka nak sebut juga merdeka dalam tajuk. Jadi merdeka tu kita semua sama faham dah. Maknanya merdeka kan membebaskan diri. Kan kalau dalam kitab fiqh lama-lama pun bila sebut orang merdeka lawang pada hamba sahaya. Jadi dia tak bebaslah muka hamba orang. Tapi kalau dia orang merdeka, dia bebas. Tapi yang kita nak fokuskan ni bila kata merdeka dengan diri, merdekakan diri dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah tu apa dia? Sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, jalan. Jalan yang molek pun panggil sunnah, jalan yang huduh juga panggil sunnah dari segi bahasa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni sunnah yang baik. Maknanya jalan yang baik. Dalam hadis yang sama, Nabi SAW juga ada sebut, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang ada buat dalam Islam ni satu sunnah yang buruk. Oh gitu, sunnah ada buruk juga dari segi bahasa ya. Cuma dari segi istilah, sunnah ni kita fokus, kita sepik pada hak molek saja. Ditarikkan sunnah dari segi istilah adalah at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa a'lamun fid din kas-sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Sunnah bila dari segi istilah dia hak molek saja. Hak uduh kita tak panggil sunnah. Kerana apa? Sunnah dari segi istilah adalah jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Jadi sunnah Rasulullah SAW ini ada makna yang khusus dan ada makna yang umum. Makna khusus sunnah Nabi SAW pertama adalah perbuatan Nabi. Apa benda, apa perkara hak Nabi buat, kita panggil sunnah. Dalam bahasa Arab dia kata sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang kedua merangkumi pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Nabi cakap itu sunnah. Dalam bahasa Arab dia panggil sunnah qauliyah, sunnah percakapan. Dan ada kala bukan Nabi buat, bukan Nabi cakap, orang lain yang buat. Orang lain yang cakap, tapi jadi sunnah juga.
Kerana apa? Kerana ada pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang tu baca satu doa, Nabi puji. Mungkin orang tu buat satu benda, Nabi diam, Nabi tak larang. Maka itu namanya sunnah takririyah. Sunnah pengiktirafan. Ya, ini 3 sunnah secara khusus. Ada pun sunnah secara luas, ikut ajaran Nabi lah. Tak? Mana ikut Al-Quran, ikut sunnah juga. Ya, ikut hadis, ikut sunnah. Kita ikut pada ijma' kesepakatan ulama', kira ikut sunnah. Kita ikut pada hukum yang sabit dengan jalan kias. Jadi kadang-kadang dalil khusus tak ada dalam Quran hadis. Tapi ulama' kias. Jadi kita ambil contoh mudahnya, kalau kita nak cari dalil apa hukum minum air ketum. Kan tak ada Quran hadis mana ada cerita pasal air ketum, ya. Barangkali air ketum pun tak ada di negara Arab, ya, ada di tempat kita. Dah kira tak ada hukum lah. Ada. Tengok dulu air ketum jenis macam mana. Saya pun tak biasa minum. Tuan-tuan rajin minum air ketum. Kalau rajin minum, takkan nak mengaku dah malu kat orang. Tapi katanya, wallahualam, air ketum ni ada hak dia rebus minum tu, katanya membantu pada kesihatan, jadi bertenaga, mungkin gula dalam darah pun turun. Tapi sejenis lagi tu, dia proses, dia pegang, dia campur dengan ubat batuk, dia campur dengan macam-macam, Panadol ke apa. Hak tu kalau minum, jadi mabuk. Kita nak tanya hak nombor 2 tu. Apa hukum minum air ketum yang dia pegang saat ni? Kapal minum jadi mabuk. Tak kenal tiang orang. Jumpa tiang, Assalamualaikum. Mana senyap nama jumpa? Padahal tiang. Apa hukum? Tak ada dalam Quran hadis. Tapi ulama' guna qiyas. Ulama' tengok hukum minum arak ada. Dan ulama' kaji apa asas diharamkan minum arak. Dapati adalah al-iskar, iaitu memabukkan. Oh, kalau gitu ada ciri memabukkan dalam minum air ketum saat ni, maka oleh kerana asas hukum dia sama, maka hukum dia sama-sama haram. Kalau kita ikut hukum ni, mana ikut sunnah juga. Secara luas lah. Dan oleh itu kita nak merdekakan diri kita. Nombor 1 adalah daripada menyempitkan sunnah Nabi. Sebab berlaku di zaman kita ni, satu sangkaan dalam fikiran sebahagian umat Islam, dia sangka sunnah Nabi ni makna hak Nabi buat saja. Sekira-kira dia cakap pada orang ramai, dah usah buat benda ni. Kita bertanya, dah buat apa? Kan biasa buat sokmo. Contohnya lah. Kata start tahun depan, dah usah buat sambutan maulid. Gitu pula. Kan kita biasa buat sokmo tiap-tiap tahun. Start Ramadan tahun depan, dah usah selawat, sedang terawih. Kan biasa kita selawat sokmo, sedang terawih. Jadi bila kita tanya, apa tak boleh buat? Dia kata sebab Nabi tak buat. Ini tidak merdeka. Kalau kita faham sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi SAW tak buat, itu bukan sunnah. Dia tak ada nama dia sunnah tarkiyah, sunnah tinggal. Mana kalau Nabi tak buat, kita mesti tak buat juga. Ini adalah kekeliruan. Bahkan, siapa yang kata kita tak boleh buat satu perkara, bila kita tanya kenapa tak boleh buat, dia kata kerana Nabi pun tak buat, berarti dia telah membuat bid'ah yang buruk dalam agama. Dia takut tambah benda hak agama tak kata. Agama tahu mana? Quran, hadis, ilmu usul fiqh, yang ulama guna nak kenal pasti hukum. Inilah kita tahu sunnah Nabi. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa satu perkara yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhuzu. Maka hendaklah kamu ambil. Maknanya hak Nabi bawa, dah usah tolak lah. Terimalah. Soal mampu tak mampu nak buat tu nombor 2. Terima dulu. Wa man nahakum anhu fantahu. Dan apa satu perkara yang Nabi larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Nahakum. Apa yang Nabi larang. Jadi kalau orang hak kata tak usah buat kerana Nabi tak buat, maknanya seolah-olah ia lebih pandai pada Quran. Quran kata hak Nabi larang, jangan buat. Dia kata, bukan hak Nabi larang saja. Hak Nabi tak buat, kita tak boleh buat dah. Mari mana? Jangan ingat menghalalkan yang haram saja berdosa. Mengharamkan yang halal pun dosa juga. Kemudian, bercanggah dengan hadis Nabi SAW sendiri, Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa satu perkara yang saya telah larang kamu daripada melakukannya, jauhilah perkara tersebut. Nabi SAW juga sebut, nahaitukum. Apa yang aku larang. Nabi tak kata malam af'alhu, apa satu perkara aku tak buat. Jadi orang kata kalau Nabi tak buat, maka kita jangan buat, dia telah menokok tambah benda hak Nabi tak kata.
Dan dia lawan ilmu yang ulama pegang, nama ilmu usul fiqh. Dan ilmu usul fiqh yang namanya sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi sahaja. Perbuatan Nabi sumber hukum kita tak nafikan. Tapi bukan hak tu saja. Ayat Quran sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi sumber hukum, ijma' ulama sumber hukum, qiyas sumber hukum. Apa pergi sepik pada satu saat ni? Ibarat kata highway ada 4 lorong, kita tutup 3 lorong, kita buka selorong. Dah lah buka selorong. Hak selorong kita buka tu pula, kita belah 3, tutup 2. Dah, bah lagi memang kira parking tepi lah. Memang tak muat. Kereta pun boleh tentu kalau selorong bagi 3, tutup 2. Motor mungkin boleh lepas tak? Inilah gambaran bila kita tidak merdekakan diri kita dengan sunnah Nabi SAW, jadi sempit. Agama asal luas. Nak tahu hukum lalu lain Al-Quran boleh. Lalu lain sunnah pun tahu. Lalu lain ijma' pun jadi. Lalu lain qiyas pun dapat. Tiba-tiba Quran kita tak perasan. Ijma' kita tidak herau. Qiyas kita tak pandai guna. Kita fokus sunnah selorong je. Dah sunnah perkataan, dah sunnah periktirafan, kita hanya fokus sunnah perbuatan je. Mungkin ada antara tuan-tuan ngaji dengar, orang komplain amalan berzikir dengan menyebut nama Allah semata-mata. Kalau sebut subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu akbar, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dia tak komplain lah. Dia komplain kalau kita zikir dengan sebut Allah, Allah, Allah. Ish, tak ada dalil zikir gitu. Ya sungguh ke tak ada dalil? Tidakkah Al-Quran dalil? Tidakkah dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang suruh kita sebut Allah? Wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Dah kalau sebut Allah, Allah dah terpayung dah dengan dalil ayat saat ni. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhan kamu pagi dan petang. Nama Tuhan kita apa? Ya Allah lah antaranya. Nah tu paling besar kali. Tengok. Dia tak perasan Al-Quran. Kemudian dia tidak hirau pada ijma' ulama. Kerana ulama telah ijma' tak kurang pada 700 tahun, tak ada seorang ulama komplain kalau orang tu duk sebut Allah, Allah, Allah. Tak ada orang komplain. Awal-awal tokoh yang komplain zikir Allah, Allah ni adalah salah satu ulama pada kurung ke-8 Hijrah. Dah sehebat mana dia pun tak akan boleh langgar ijma' dah ratusan tahun, ulama setuju. Betul tak? Kemudian yang ketiga, tak perasan qiyas, benda yang sama, hukum dia sama. Zikir ni sama-sama ibadah yang tidak diikat. Kita faham beza. Ibadah ada jenis ikat, jangan pandai-pandai rungkai ikatan dia. Ibadah yang jenis tak terikat, jangan pandai-pandai kita ikat. Jadi sepik. Ada orang tak faham waktu. Bila kita khabar gini, kita kata dalam agama kita ni, agama kita luas. Asal benda tu baik, kita boleh buat. Oh, dia kata berat ustaz ni. Dia main asal baik boleh buat. Oh, kalau asal baik boleh buat, apa ustaz tak main yang subuh 4 rakaat? Dia kata baik boleh buat. La ilaha illallah. Baik itu baik dari segi syarak bang. Bukan baik ikut pada otak kita. Siapa kata main subuh 4 rakaat baik? Sebab sembahyang ni jenis ibadah yang diikat. Antaranya ikat dengan waktu. Tak? Oleh kerana hari ni ada kelas subuh, kita tak usah main subuh lagi lah. Pas kelas subuh dalam pukul 7.30 baru kita main. Boleh tak? Tak boleh. Sebab waktu dia ada. Tak boleh pandai-pandai kita buang. Kemudian diikat dengan bilangan. Subuh 2 rakaat. Sengeleng buat 4 rakaat. Sengeleng buat 1 rakaat. Itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Kalau haji, serius lagi. Haji bukan saja ikat dengan waktu. Diikat dengan tepat lalu. Mayang tak apa. Tak, mayang di Basrah boleh. Mayang di apa tu? Di Lancang boleh. Mayang di KL boleh. Mayang di London boleh. Asalkan masuk waktu. Haji jangan. Haji hanya boleh buat di Kaabah saja. Di Mekah saja. Kan dulu ada satu ajaran, masih ada lagi katanya ajaran tu di kampung, nama kampung Seronok. Seronok ke mana? Antara seronoknya buat haji di Pulau Pinang. Oh, jadi jimat duit tiket apa visa tak payah ni. Ya. Mana boleh? Haji jangan kata di Pulau Pinang, haji di Madinah. Itu tak betul dah. Sebab haji ikat dengan tepat. Diikat dengan apa lagi? Cara mayang tau. Kita mayang rokok, iktidal sujud. Jangan pandai-pandai kita nak ubah puah dah. Banyak tahun mayang gitu. Kita sujud dulu baru kita rokok mula. Tak jadi. Sebab ada cara dia. Yang diikat dengan keadaan. Makna kata mayang kadang suci daripada hadas, menghadap kiblat, menutup aurat. Itu keadaan dia. Tapi ada jenis ibadah tak diikat. Macam zikir, macam selawat, macam berdoa. Ibadah juga belakang ni. Tapi dia tak ikat. Makna kata nak zikir bila? Ikutlah. Bila awak rasa selesa nak zikir, zikir lah. Kecuali hak zikir sebut
Buat lepas mayang, kita buat lepas mayang lah. Macam tu imam kita buat saat ni kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Waktu ya kabar dah lepas mayang. Waktu kita ikut lah. Tapi zikir biasa, ikut nak buat pagi boleh. Petang boleh, malam boleh. Nak buat mana? Mana-mana yang sesuai. Sejid boleh, surah boleh, rumah boleh, dalam kereta boleh zikir. Mayang tak boleh buat lebih kurang gitu. Betul tak? Main sunat tak apa lah dalam kenderaan. Yang fardu kena berhenti. Tak sama. Saat ni sembahyang subuh 2 rakaat je. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Zikir, lepas kita buat hak Nabi ajar 33, lepas sembahyang subuh nak zikir lagi, boleh. Hak mampu 100 ya 100, hak mampu 500 ya 500. Ada orang ahli-ahli tarikat apa semua sampai ribu-ribu zikir. Ikut kemampuan dia kan. Tak ada masalah. Selawat gitu juga. Nak selawat mana? Agak-agak sambil kita jogging boleh hak selawat? Boleh. Sebab selawat ni dia ibadah yang dia tak ikat. Jangan mayang sambil jogging tak jadi. Pelik pula tu jangan sesat. Tak. Zikir tak selawat tak apa. Lepas tu nak selawat bila? Bila-bila lah. Tidak tetap ada ni waktu selawat. Luar pada waktunya haram selawat tak. Maknanya termasuk selang-selang tarawih. Kan ada orang bangga kita selawat selang tarawih yang Nabi tak buat. Tak mesti. Selawat ni bila-bila masa. Sebelum tarawih boleh, selang-selang tarawih boleh, lepas tarawih boleh, sambil tunggu tamu yang sapa kita nak selawat boleh, sambil dalam jam kita nak selawat boleh. Ada masalah jadi kita merdekakan diri kita dengan memahami sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu luah. Bukan makna kata perbuatan Nabi saja sunnah waktu speak. Okay. Kemudian yang kedua, kita merdekakan diri kita dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi adalah Nabi SAW menjauhkan diri dari persekitaran yang tak molek. Kan Nabi SAW hidup zaman tu zaman jahiliyah. Bila kata zaman jahiliyah ni, apa dia orang tak buat? Minum arak tu biasa lah. Pagi petang siang malam minum arak. Bila minum arak mabuk, bila mabuk balah, bila malah perang. Perangai orang Arab zaman dulu. Lagi berzina biasa. Ada daerah ni tempat nak berzina ni. Tapi nak pergi berzina lagi tak ada jadi satu aib pun. Dah nak aib dia orang sebelah zina kok. Orang depan tu zina juga. Jadi suasana tu sangat buruk. Jadi Nabi SAW lagi apa hak paling buruk sekali? Syirik. Sembah berhala. Kaabah tu tempat orang buat ibadah. Mulai ada agak-agak jahiliyah ni, dia susung berhala dia ratus-ratus keliling Kaabah tu. Jadi semua benda-benda persekitaran yang sangat-sangat negatif dan buruk. Nabi SAW pergi beruzlah di Gua Hira. Asingkan diri. Cari kebenaran, mikir tentang apa matlamat hidup. Adakah hidup ni nak minum arak? Adakah hidup ni nak berzina? Adakah hidup ni nak sembah berhala? Sebab tu orang-orang tasawuf dia ada konsep uzlah. Dia ada istilah dia panggil khalwat. Bukan khalwat macam hak kena takak tu. Khalwat di sisi orang tasawuf, dia asing diri untuk fokus ibadah seorang-seorang. Khalwat kita biasa dengar, ia 2 orang. Laki perempuan yang bukan mahram, hak tu lain. Boleh kalau orang tak faham, dia tengok orang-orang tasawuf beruzlah, dia kata tak apa tu bunyi pun negatif dah. Tak. Ngamal dia bukan kawangan jin dan sebagainya, bukan. Uzlah ni ada panduan daripada Nabi SAW nak jauh diri daripada persekitaran yang buruk. Kalau lepas PKP kita tak faham lagi konsep uzlah ni, maknanya kita tak boleh mikir. Kan masa pandemik COVID-19, orang hok kena jangkitan kan dia kuarantin. Sebab apa? Sebab tak memberi mudarat pada orang dan orang pula tidak mudarat dengan dia. Itu konsep uzlah. Supaya kita tu tidak memudaratkan orang lain dan orang lain tidak memudaratkan kita. Tapi uzlah ni macam ubat. Bukan sama-sama. Ada masa-masa kita gaul dengan masyarakat. Nak uzlah bukan nak mayang jemaah. Nak uzlah bukan nak menuntut ilmu. Tak. Tapi ada masa-masa orang 31 Ogos buat konsert. Kalau saya ikut lah. Kan kalau suasana di KL Kuantan rasa sedap kot. Harap-harapnya. Kan tunggu pukul 12 malam. Teng kat dataran Merdeka. Lepas tu, suara, lepas tu pergi nari di disco, pergi minum arak dan sebagainya. Pula suhat. Sunnah Nabi SAW adalah menjauhkan diri daripada persekitaran yang buruk. Sebab kita manusia ni akan terkesan dengan persekitaran. Dengan kawan-kawan. Sebab tu Nabi SAW bagi panduan. Kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, sikit sebanyak bau wangi.
Dah dia boleh stok baru, itu nyok angin ni sedap. Cek kali. Balik rumah bini kita kata, "Mana wangi ingat Rupanya kita kawan dengan tukang minyak wangi. Tapi kalau kita kawan dengan tukang besi, tahu? Dia duk popang katak besi. Pali-pali kalau dak baju kita berlubang kena percikkan api, baju bau asap. Nah, di Terengganu ada satu kedai nama dia Bawah Sak Api Orang ada kedai nama gitu. Mungkin seorang masuk, mana bawah sak api? Dia masuk pakai kayu api lagi. Baik. Jadi itu sunnah Nabi SAW yang kedua, menjauhkan diri. Banyak sunnah Nabi. Kita cerita dalam suasana kuliah subuh ni. Teringat saat ni lepas mayang ni, buka handphone, buat catatan sikit. Setakat kita ingat. Baik. Kemudian, sunnah Nabi SAW yang sudah semakin ketinggalan zaman kita ni adalah sunnah amanah. Pati amanah. Sebut amanah ingat pati pula. Patutnya sifat-sifat Nabi ni tak usah buat nama pati lah. Sebab payah nak sampai amanah ni payah. Kita waktu betul dengan hak Allah tuntut. Jangan cerita pasal rasuah, jangan cerita pasal salah guna kuasa, jangan cerita pasal makna kata ya, macam-macam bahan duit dan sebagainya. Kita buat benda tak kena dengan redha Allah tu, kira dak amanah dah. Nabi SAW yang Allah bagi tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik siapa digelar al-amin semenjak daripada sebelum jadi nabi lagi. Al-amin dah. Sehingga bila Nabi SAW nak berdakwah mula-mula tu, Nabi tanya, kalau saya khabar ke awak semua, belakang bukit ni ada sekumpulan tentera nak mari serang kita, awak percaya tak? Oh, percaya. Awak nak ajar awak. Awak nak ajar awak, memang kita percaya kan? Lepas tu bila Nabi khabar dah, kalau saya khabar saya dapat wahyu gini-gini, ada hak jadi kerakan. Kerana apa? Kerana ego dan kerana tak mau tinggal amalan nenek moyang sembah berhala. Jadi ini sunnah yang kedua, kita sama-sama amanah lah. Orang kita kadang-kadang lah, kita dah kadang-kadang lah kita bayang lalu. Kalau ada orang, dia bagi kita sebuku barang, dia kata ambil saya beri hadiah ke awak. Kita pun rasa, kenapa ya? Ada benda, hanya kan daging babi sekilo kot balik nak buat masuk. Allah, kita kata, apa orang ni, cari gaduh mak. Nak gocoh saya dengan babi kaku. Mau ingat aku, kenapa? Tahu? Curi rasuah. Sengih kita orang 10,000, 20,000 duit kopi. Kopi benda 10,000. Duit rasuah lah, usah kau buat duit kopi, duit apa lah, duit rasuah. Tak rasa benda pun, we makan pula anak bini kita. Dan nak jadi molek kan? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap kebisang daging yang tumbuh pada sumber yang haram, maka api neraka yang lebih layak untuk bakar. Sanggup kita anak kita makan sumber rasuah? Ada orang salah pun. Banyak kan beli rasuah. Kalau kita sebut 10-20 tu, hak level bawah hang. Hak atas sikit 50,000 dalam laci. Baru masuk kerja, buka laci, ada dah tokai 50,000. Abang nak beri senang jalan proses dia. Hak hebat lagi main juta-juta tu. Serum kita tengok dah. Kita tak biasa tengok dia duit sejuta. Dia main 65 juta, 7-8 juta. Bagang rasuah saja. Tak ada makna. Baik seria duit halal daripada sejuta duit haram. Baik. Kemudian, antara sunnah Nabi SAW adalah sunnah memperdamaikan antara orang-orang mukmin. Kan kita semua tahu kisah hijrah Nabi SAW. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, antara nombor satu hak Nabi buat, memperdamaikan antara dua kabilah Aus dan Khazraj. Hak berlama dah bermusuh-musuhan. Dah boleh jumpa. Mana kalau Aus lalu tepi orang Khazraj, pakai pada komang kena khapmak. Orang Khazraj gitu kau. Silap pula kena terajang masuk dalam orang lalu. Semata-mata kerana dia Khazraj, aku Aus, aku tak berahi. Lalu Nabi SAW memperdamaikan sebab sama-sama Islam. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yakni agama Allah semua kali. Jangan berpecah belah. Wazkuru nikmatullah alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Cuba ingat nikmat Allah Taala di mana kamu dulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempertautkan antara hati-hati kamu, lalu kamu jadi saudara-saudara. Makanya kita ikut sunnah Nabi ni. Dak sah sungguh ngah bab parti kan ni. Dekat-dekat hari ni kena peringat. Apa? Kadang-kadang orang menjadikan parti macam agama baru. Maksud apa? Kalau parti kita buat, kita betul belaka. Parti orang buat, kita salah belaka. Tak betul gitu.
Agama kita Islam, parti hanya platform untuk kita dalam berpolitik. Bukan parti jadi agama. Maka saat ni kan Tok Imam kita, Fadil Tok Imam kita kan baca ayat saat ni. Apa ayat yang baca rakaat kedua ni? Antaranya, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang beriman tu adalah saudara-saudara. Dah saudara nak buat benda. Fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kamu perdamaikan antara dua saudara kamu yang ada kes. InsyaAllah lah. Biasa kalau ikut pengalaman lepas-lepas, bila dekat nak pilihan raya, akan ada yang bertelagah. Betul tak? Orang ni kata hak ni paling molek, orang ni kata hak ni molek. Sebenarnya saya percaya kebanyakan orang-orang kita ni, dia undi parti mana pun, dia nak molek. Cuma ia beza pandangan. Orang ni rasa hak ni parti hak bagus sekali untuk perjuangan Islam dan orang Melayu. Orang ni rasa parti nak diharap. Hak ni lah molek. Beza situ je. Tak ada makna kata ada berkali seorang dua. Tapi orang kata-kata tak ada, saya pilih parti ni biar buat jahanam negara, biar ia boleh solak duit, biar boleh khianat, tak ada. Masing-masing nak baiklah tu. Cuma beza pandangan. Maka kalau ada pertelagahan, selisih apa semua tu, fa aslihu. Hendaklah kita perdamaikan. Mana soal politik. Kita sebagai orang Islam sama-sama minum kopi. Katanya lepas kuliah ada sarapan disediakan. Jangan tengok parti. Mau parti mana pun kita makan sama-sama atas nama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merdekakan daripada kesempitan parti, pergi pada keluasan agama. Participate. Jangan kita terbelenggu dengan kesempitan parti. Ikut sunnah Nabi, perdamaikan antara orang Islam. Kemudian antara sunnah Nabi SAW adalah menjalankan syariat asbab dalam masa yang sama meyakini hakikat tauhid. Sebab zaman kita ada orang terikat dengan asbab, tak ingat hakikat langsung. Dia ingat usaha dia lah bagi dia jaya. Ya. Ada pula main hakikat syariat buang terus. Tak boleh juga. Nabi SAW dua-dua. Syariat Nabi SAW jaga, tengok pada sebab musabab. Antara pesanan yang Nabi SAW beri pada sahabat, kalau ada satu negeri dilanda dengan penyakit taun, orang yang belum masuk, jangan masuk. Sebab apa? Kalau masuk menjadi sebab dia kena jangkitan. Orang yang dalam negeri jangan tubik. Sebab dia duduk dalam negeri tu mungkin dia sudah jadi carrier. Dia sudah ada penyakit tu, bila dia tubik dia akan merebokkan lagi. Itu nama dia. Itu nama syariat berdasarkan asbab. Orang putih kata cause and effect. Sebab dan musabab. Macam kita dulu kan mayang jarak-jarak. Padahal bid'ah mayang jarak-jarak Nabi tak suruh. Bahkan Nabi suruh rapat-rapat. Dah apa mufti tak larang. Bahkan mufti pula buat arahan gitu. Sebab ambil kira asbab berlakunya jangkitan kalau duduk dekat-dekat. Betul tak? Tapi dari segi hakikat Nabi SAW kabarkan, hakikat tauhid, Nabi kabar la adwa. Hakikat tak ada jangkitan. Dah orang sakit Allah beri sakit. Bukan kerana jangkitan. Bila Nabi SAW kabar la adwa, ada satu orang Arab Badawi, orang Arab kampung Orang Arab kampung ni biasa jaga kambing, jaga unta. Ya, orang kampung. Jadi otak dia tu baru tak boleh faham hakikat tauhid ni. Jadi tapi bagus orang Arab Badawi ni, dia tak faham, dia tanya Nabi. Beza dengan sebahagian orang kita learning. Kalau dia tengok ustaz mengajar, dia tak faham. Ustaz tu sesat ustaz. Padahal dia tak faham. Arab Badawi ni tak faham, tanyalah Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana tak ada nyakitan? Anda duduk tengok, kalau ada unta hak sehat, nopak sana, nopak sini, dia menaik ke unta, tiba-tiba mari satu unta yang berpenyakit, duduk dekat dia, lama-lama habis penyakit belaka. Dia tak boleh beza. Hak dia kata tu betul, tu namanya asbab. Hak Nabi nak ajar ni hakikat. Lalu Nabi SAW guna apa? Guna dalil akli. Merdekakan daripada salah faham orang zaman sekarang, dia kata tak boleh guna akal. Bab akidah kita tak boleh guna akal. Dia kata bab akidah lah orang guna akal. Kan Allah Ta'ala berfirman, afala ta'qilun, afala tatafakkaru, supaya orang tidak sembah berhala. Bab akidah. Kalau dia guna akal, dia akan sembah berhala. Berhala kan mususung diri. Guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki Hafizahullah Ta'ala, dalam rangka nak buka fikiran, Tuan Guru Syekh Nuruddin kata, kalau memang nak sembah barang hak kita buat diri, pada sembah batu kayu, baik sembah ekong. Betul tak? Kan ekong bagi kita sejuk. Baik sembah kapal terbang bawa kita ke sana kemari. Ada tak orang sembah ekor, sembah kapal terbang? Tak ada, barang kita susung kita sembah buat benda. Tak apa pergi sembah batu yang mungkin betul-betul gitu. Terus guna akal kan? Baik.
Lalu Nabi SAW membuka pemikiran orang Arab Badawi ni dengan bertanya satu soalan yang mudah tapi buka minda. Nabi tanya ke mana? Faman a'dal awal. Kalau memang penyakit kena dengan jakitan, dah muta hok mula-mula sakit, jakit pada siapa? Oh, ya sungguh. Baru agak pada itu mari terfikir. Cuma orang ulama tauhid dia tak istilah, hak tu namanya tasalsul. Bersambung tak putus-putus tu, mana unta ni jakit pada unta ni, jakit pada unta ni, tak putus, mana boleh. Dah unta mula-mula tu Allah lah dia penyakit. Unta nombor 2 pun Allah juga bui. Tapi mu tengok segi asbab seolah-olah dia berjangkit. Jadi mu ambil kira dari segi sebab musabab saat ni. Tapi dari segi hakikat mu jangan ingat penyakit itu dengan berjangkit, penyakit daripada Allah. Maka yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit maka Allah menyembuhkan. Dan asal berobat, berobat tu asbab. Tu namanya syariat. Tu Nabi ajar juga suruh berobat. Tengok kita merdekakan diri kita dengan sunnah Nabi SAW, kita tu seimbang antara asbab dengan hakikat. Dengan asbab saja siapa lupa pada Allah Ta'ala. Dan jangan hakikat saja siapa rosak habis syariat. Begitu. Baik. Kau apa nak berhenti yang kuliah subuh ni? Biasa-biasa orang berhenti kau apa? 7-8 minit lah. 7 suku ke boleh? Sebab saya baca poster sarapan disediakan tu yang jadi malah nak berhenti lambat-lambat. Tapi 7 suku tu saya berhenti kuliah sebab saya dimaklumkan ada soalan dalam kotak ni kena jawab. Harap-harap soalan yang mudah Kadang-kadang soalan mudah, jawapan payah Allah Rabbi. Soalan pendek je tapi jawapan boleh buat seminar. Baik. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah mengambil ilmu daripada para ahli ulama. Sekarang masyarakat telah terbelenggu dengan ikut orang jahil. Bahkan ikut diri sendiri yang jahil. Kan ada orang kata gitu. Aku bab agama ni aku dah ikut ni mazhab ni. Yang penting aku ikut Quran Sunnah. Oh gitu. Dah mazhab ikut benda. Taurat Injil. Mazhab ikut kitab Hindu. Mazhab tu orang korek pada Quran Sunnah lah selama ni. Tengok. Nabi SAW bersabda apa? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu anil ibad. Allah Ta'ala tidak akan cabut ilmu dengan cara Allah tarik daripada hamba dia. Dulu ada ilmu, lepas tu Allah tarik habis. Tak ada ilmu. Dah. Bukan gitu. Dah Allah tarik mana ilmu? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah cabut ilmu dengan cara Allah matikan ulama. Dah bila tak ada ulama, illa lam yubqi aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Bila Allah tidak lagi mengekalkan orang alim atas dunia ni, maka manusia ambil orang-orang jahil sebagai ketua. Fasu'ilu. Lalu orang-orang jahil ni ditanya. Lalu apa dia buat? Fa'aftau. Dia pun terbit fatwa. Bi ghairi ilmi, tanpa dia ada ilmu, fadallu wa adallu, yang terbit fatwa sesat dan menyesatkan orang ramai. Hak ni yang berlaku. Dulu nak boleh berfatwa, kena ulama-ulama yang hebat-hebat ni bagi satu testimoni, awak boleh berfatwa. Sebagaimana berlaku pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pada masa beliau umur 15 tahun. Ulama-ulama lain termasuk tok guru beliau Imam Malik memberi satu keizinan awak bahawa Imam Syafi'i sudah boleh berfatwa. Kita jangan ada akaun Facebook je boleh fatwa lalu. Aku rasa haram, aku rasa halal. Bakal rasa gitu. Agama bukan bakal rasa. Hak bakal rasa namanya master chef. Betul tak? Buah mulut, ni kurang masin, ni manis sangat. Tu tak apa bakal rasa. Agama tak boleh bakal rasa. Agama kena ikut ilmu. Ilmu siapa ada? Ulama. Kalau kita mikir, kalaulah ilmu tu boleh ambil terus pada Quran dan hadis, kenapa ilmu tidak terangkat dengan diangkat Quran hadis? Kenapa ilmu dicabut dengan dimatikan ulama? Makna pitu pada nak faham Quran hadis adalah ulama. Jangan main orang ni. Dia kata ulama tak maksum dia tu. Yang penting kita ikut Quran hadis. Pertama kita kata dah selama ni ulama ikut apa? Quran hadis juga. Dan adakah kita ikut ulama kerana maksum? Bukan. Kerana kira maksum, sahabat Nabi tak maksum. Betul tak? Dah kira saya ikut sahabat Nabi. Mau dia ikut sahabat Nabi, putuslah sanad mu dengan Nabi. Murid Nabi adalah sahabat Nabi, bukan mu. Jadi mu ikut sahabat Nabi kerana sahabat Nabi murid-murid Nabi. Kita ikut ulama kerana ulama pewaris Nabi, bukan pasal ulama maksum. Sama macam kita ikut doktor, kan? Kalau kita sakit kita pergi jumpa doktor. Doktor kata apa penyakit ni, doktor serih mana, saya beri 3 jenis ubat. Ni ambil 2 biji sebelum makan, baik doktor. Ni 3 biji lepas makan, baik doktor. Ni 4 biji sambil-sambil makan, baik doktor. Sami'na wa ata'na. Doktor tak maksum apa muta'at ke dia. Lepas dia pakar bidang tu.
Ke mana? Ramai-ramai kita lah. Kebanyakan orang ramai ni bila naik kapal terbang bawa diri ke taklid pada pilot. Kebanyakan kita taklid pada pilot. Kita tak tahu dia tekan butang apa, tarik gear mana, kecuali kita pilot juga lah. Dah apa percaya ke dia, dah bawa diri. Dia pakar. Walaupun dia tak maksum, dia pakar. Kita dah lah tak maksum, tak tahu benda satu. Nak kita buat kapal terbang, silap-silap tak naik. Tak naik, okey lagi. Kok naik sikit, jatuh bergendung Allah Akbar. Jadi, comel dah kita serah sesuatu pada ahli dia. Dah, pilot serah dalam bahagian bawa kapal terbang. Jangan pilot jadi mufti, letih lah gitu. Pilot buat cara pilot, jangan buat cara mufti. Dah, baik. Itu bukan sunnah Nabi. Kalau beri sesuatu pada orang jahil, itu bahkan bercanggah dengan sunnah Nabi. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Bila dia serahkan satu urusan bukan pada ahli dia, bukan pada pakar dia, tunggulah saat kebinasaan atau tunggulah hari kiamat. Baik. Seterusnya, sunnah Nabi SAW, ini sebagai penutup lah sebab ada nak jawab soalan pula, iaitu sunnah ihsan. Malaikat Jibril alaihissalam mari merupa sebagai manusia yang berpakaian putih, berambut hitam, tanya Nabi soalan-soalan. Yang peliknya, lepas dia tanya, bila Nabi jawab, dia kata, sodakta, betul menjawab. Kan kita bukan gitu. Mana tanya-tanya betul, kata betul. Antara yang Sayyidina Jibril tanya pada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan. Cakap bahawa saya ihsan tu mendatang. Nabi SAW jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan tu musbah Allah macam mu nampak Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun mu tak nampak Allah, tapi Allah nampakmu. Kita tak secara jujur, saya tak tahu orang sini, mungkin orang sini makan lain. Cerita pasal saya lah. Tengah mayang tak rasa Allah nampak saya. Buktinya tengah mayang teringat ni, tak rasa Allah nampak kita. Rasa-rasa masa Imam Bisalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ni bagaimana? Nampak tak? Jadi nak tak nak kita kena pergi untuk ikut sunnah Nabi SAW, jaga hati juga. Bukan jaga zahir saja. Zahir itu kena jaga lah. Tapi hati jangan biar. Sebab takut kita jadi orang fasik. Fasik kan kita mayang tapi riak. Tapi takabur. Tapi hasad. Nabi SAW kata apa? Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Penyakit hasad dengki ni memakan habis segala kebaikan yang kita buat macam api makan kayu api. Sebab bila orang tu hasad dengki, dia tak reda dengan takdir Allah. Allah takdir orang tu kaya, benci aku tengok biaya bankrupt. Allah takdir dia tu bahagia suami isteri. Tak apa tahu, duk gurau-gurau biar cerah awak tahu. Tengok. Kita ni parti pembangkang pada Allah Taala. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, seorang wali Allah, Sultanul Auliya, sultan pada para wali, dia perli pada orang hasad dengki. Dia kata awak dengki pada satu orang lelaki yang Allah letak sedikit emas dalam tangan dia. Kan? Kadang-kadang banyaknya orang dengki ni sebab orang kaya kan. Orang dengki pada orang kaya. Dia banyak emas. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata, maka kalau begitu lebih layak awak dengki pada perut bumi. Banyak emas dalam perut bumi. Allah tak letak. Orang tu kaya, Allah letak dia. Dalam perut bumi ada emas, Allah juga letak. Dah pun berdak dengki ke perut bumi dan nak dengki sangat. Jadi kita tu nak ikut sunnah Nabi SAW, kena jaga gahak dalam ni. Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Yang dikatakan taqwa tu sini. Boleh kita buh serabang so. Dah. Hari ni kita pakai serabang, esok kita cabut buh topi, topi mana panggil? Topi sudu. Boleh? Barang luar kan? Hari ni kita pakai jubah, bawa sebeh. Esok kita pakai baju tak ada, nampak tiap, tak pakai rata. Buh subang, boleh? Barang luar. Tapi barang dalam hati perlu mujahadah. Sebab tu ada tasawuf, ada tarekat, Tok Guru ni bawa istighfar satu kali. Amal sebulan, lepas tu mari jumpa saya pula. Baru nak berubah. Takkan nak suruh zikir 5,000. Ising terus kan hamba Allah tu. Baru nak berubah, dulu nak mayang, dan ni nak mayang, dia suruh istighfar satu kali. Padahal istighfar ni besar. Kerana istighfar ni juga pada taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, kita tak boleh lari pada dosa. Kurang-kurang kita jadi orang yang suka taubat, kerana Allah suka pada orang yang suka bertaubat. Baik. Jadi saya cukupkan setakat itu ya. Merdekakan diri dengan sunnah Nabi SAW untuk meraihkan soalan dua keping. Panjang soalan. Soalan panjang, tak pernah pendek, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Saya ada seorang kawan
Yang agak lama kami berkawan. Oh, banyak cerita ya. Baru-baru ni saya terpasang dengan gaya solatnya. Kalau dulu masa awal berkawan, tangan qiyamnya letak atas dada. Kalau dalam mazhab kita, maksud atas dada tu adalah bawah dada. Sebab ulama ni, dia faham hadis tu bukan ambil sehadis waktu ambil hukum lalu. Dia banding hadis ni. Oh, gini maksud dia. Ya? Maknanya, atas dada tu antara, macam kita buat sama ni, antara pusat dan dada. Itu maksud atas dada. Mungkin maksud dia gitu lah. Kemudian, benda apa yang berlaku pada dia? Sekarang qiyamnya menutup kemaluan. Mana tok situ? Ada soalan ni. So, bukan, yakni letak di bawah. Adakah kawan saya ini telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi? Oh, tu soalan dia. Mana aku tahu kawanmu? Tanya saya pula. Kawan dia tanya saya Wahabi ke tak? Wahabi ni ada ciri-ciri dia. Ya. Antaranya kalau mazhab tu dia mengaku Hambali dan kadang-kadang dia macam ada elemen nak rendah mazhab. Kata nama ikut Quran Sunnah. Padahal mazhab ikut Quran Sunnah. Mazhab tu produk pada Quran Sunnah. Apa maksud produk pada Quran Sunnah? Bila ulama pergi pada Quran Sunnah, kadang-kadang ulama faham sama. Dia Tok Guru tahu mana? Ambil pada Tok Guru dia. Maka kalau kita ikut salah satu pada 4 mazhab yang masih tersisa, mazhab lain banyak buat dulu, tapi pupu. Makna tak sapa kita. Kalau sapa tinggal 4. Ia akan sambung. Contoh kita mazhab Syafi'i ni tau. Kita buat bid'ah, turun kepala dulu. Kepala dulu, bahaya. Kok masuk ICU. Nah, jadi, kita kena faham, Wahabi ni ada ciri-ciri dia. Pertama, kalau akidah dia pegang dengan tauhid 3, dia mudah membid'ahkan, orang bid'ah sesak belaka. Bid'ah ada sesak aja, bid'ah dunia. Itu ciri-ciri Wahabi. Jadi, tak mengaji. Jadi, nak khabar pada yang bertanya, sebenarnya, anda lebih tahu kawan awak terpengaruh dengan Wahabi ke tak? Ada ciri-ciri yang saya sebut sana lah. Boleh follow saya punya Facebook dan bangsa banyak terang ciri-ciri Wahabi. Tapi setahu saya, bahawa dia letak tangan menutup kemaluan. Secara umumnya, yang dia hanya sesat daripada kebenaran, dia bukan kafir. Jangan kata Wahabi kafir. Dia orang Islam. Cuma dia keliru. Nabi ajar lain, dia faham gini. Ayat Quran kata lain, dia tafsir kot lain. Jadi gitu. Oleh kerana dia orang Islam, dia nombor 1. La yu'min. Jangan sebab kita benci ke dia. Aku benci buku Wahabi. Jangan. Setara kita tu, dia confuse. Itu nombor 1. Yang nombor 2, kita doa hidayah untuk dia. Sebab, pertama, bila kita doa dia molek-molek di belakang dia, malaikat yang aminkan doa kita, dan malaikat kata, moga-moga mu pun dapat macam dia juga. Itu kelebihan. Kemudian, sebab apa kena doa? Sebab secara umum, na'udzubillah, bila terpengaruh dengan fahaman macam ni, nak jadi sembuh, kemungkinan tu tipis. Bukan kata tak ada. Ada kawan-kawan saya sendiri, ada hak dulu mantang Wahabi. Dia kata hak ni berubah sebab hadir majlis maulid, hak ni berubah sebab dia kaji tentang Syekh Albani, hak ni berubah sebab dia tengok akhlak Wahabi dak comel, macam-macam lah. Sebab tu macam-macam. Tapi ada yang berubah. Rata-rata payah. Payah hujah apa pun. Dia macam jadi pekok. Dia macam tak nampak. Dia macam buta. Padahal bagi kita terang. Dah hujah kita terang ke dia. Sebab apa? Sebab dalam hadis, Nabi SAW kata, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, yakhruju nasun min kibalil masyriq. Akan terbit satu kumpulan manusia daripada belah timur. Timur ni? Timur Madinah. Nabi duduk di Madinah. Timur Madinah tu apa dia? Kalau kita draw straight line, daripada Madinah ke timur, akan jumpa satu tempat nama Riyadh. Riyadh ni nama-nama dia adalah Najdin. Najdin inilah Nabi sebut dalam hadis yang sahih juga akan terbit tanduk syaitan. Jadi sebagian ulama kata itulah pengasas fahaman Wahabi, salah satunya. Baik. Jadi yaqra'unal Quran. Ni sekara yang orang tak faham tentang Wahabi. Bila ustaz-ustaz khabar Wahabi tak betul faham terbit dah fatwa tentang Wahabi adalah ajaran yang tak boleh kita ikut. Tahun 2014 pun muzakarah fatwa dah khabar Wahabi ni ancaman pada Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kata tak ada fatwa sudah ada fatwa tapi tidak semua negeri. Kalau Syiah semua negeri sudah fatwakan sesat. Tak ada keraguan tu. Baik.
Jadi ada orang, bila kita khabar Wahabi tak betul, jangan ikut fahaman Wahabi, dia tidak betul kerana Ustaz. Ya, orang yang dituduh Wahabi ni, dia cakap Quran sunnah je. Kau orang je yang pandang serong pada mereka. Mereka kalau bercakap qala Allah, qala Rasul, memang ah. Tengok Nabi kata apa? Yaqra'unal Quran. Golongan ni kencing baca Quran. Tapi dah mana salahnya? Salah di tafsir Quran tu tak betul. Baca rajin. Dia tak faham. Mana tanda tak faham? La yujawizu taraqiyahu. Makna tak melampaui kerongkongan. Dia baca tapi tak faham dia baca. Baik. Yamrukuna minad din, hak kita bimbang ni. Jauh lagi. Macam tu. Orang ni ditubik pada agama, macam anak panah tubik daripada busur. Summa la ya'uduna fihi. Dan lepas tu tak baliklah. Hatta ya'uda sahmu ila fuqihi. Kecuali kalau anak panah tu boleh patah balik masuk dalam sarung dia, boleh balik mula. Mana jarang-jarang. Kalau orang pegang tau, bila dia panah dia habis lah. Tapi sekali-sekali dia boleh kutip balik sifat. Hak sekali-sekali tu susah. Maka kita doa. Allah Maha berkuasa kan? Ya Allah, berilah hidayah pada saudara aku ni. Biarlah dia kembali pada Ahlussunnah wal Jamaah. Hak tu hak nombor 1 dulu. Lepas tu kalau kita mampu kita cakap, dah apa awak gini? Gini hak saya faham gini. Kalau kita kerah sama kerah tak jadi. Dia akan lagi liar pada kita. Dan akhirnya kalau dia masih tak ikut juga, kita serah pada Allah Taala sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hakikatnya mu tak boleh beri hidayah pada orang hak mu kasih. Tapi Allah beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.